Najib bawa lari perabot dari Seri Perdana. Najib punca, Muhyiddin ubah suai Seri Perdana. Lokman dituduh sebar berita palsu. Tarik sokongan, Kerajaan Melaka bakal jatuh. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa beberapa perabot di Seri Perdana telah dibawa keluar oleh Najib Razak yang juga bekas Perdana Menteri ke-6. Muhyiddin pada sidang medianya berkata chandelier antara barang yang dibawa keluar dari kediaman rasmi Perdana Menteri itu. Ini laporan yang saya terima daripada pihak Jabatan Perdana Menteri yang menyatakan selepas saja kediaman Seri Perdana itu dikosongkan oleh Perdana Menteri ke-6 dan saya Perdana Menteri ke-8 dan saya pun tak masuk ke sana. Maka untuk membolehkan pengubahsuaian dan penambahbaikan dilakukan, maka kita nak pastikanlah sama ada perabot itu mencukupi dan lain-lain yang saya rasa tak perlu jelaskan. Jadi ada perkara yang berbangkit adalah kerana antara perkara itu adalah perabot, chandelier dan barangan-barangan yang ada di kediaman itu dikatakan dimiliki oleh Perdana Menteri ke-6, katanya dalam sidang media di Kuala Lumpur. Muhyiddin berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataannya sebelum ini bahawa pihak JPM telah mengesyorkan perolehan perabot bagi kerja pengubahsuaian Seri Perdana memandangkan beberapa aset dan perabot milik peribadi bekas Perdana Menteri ke-6 telah dipindah keluar dari kediaman rasmi itu. Oleh demikian, Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berkata segala urusan membabitkan pemindahan itu bawah pengurusan JPM. Jadi saya sewaktu menjadi Perdana Menteri, saya kata tak kisahlah kalau itu hak dia, pasal dia dakwa begitu, maka terserahlah pada pihak JPM untuk berikan kebenaran untuk beliau mengangkat atau mengeluarkan barang-barang tersebut. Saya tidak menguruskan soal perkara itu kerana dia ada penjaga. Saya tak pasti sama ada daftar inventory perabot dan sebagainya dan itu bukan bidang tugas Perdana Menteri. Jadi untuk tujuan itu kita boleh mulakan kerja-kerja penambahbaikan dan sebagainya. Maka itulah langkah yang telah kita ambil, katanya lagi. Terdahulu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Abdul Latif Ahmad mendedahkan bahawa ubahsuai Seri Perdana menelan kos setinggi itu kerana bangunan berkenaan sangat memerlukan kerja baik pulih akibat banyak kerosakan seperti penggantian pendawaian elektrik dan kebocoran pada bombongnya. Katanya projek itu diluluskan pada 19 Mac 2021 dan kerja-kerja membaik pulih pula bermula pada 29 Mac dan dijangka siap pada 7 Disember nanti. Penjelasan Abdul Latif bagi menjawab isu yang dibangkitkan Ahli Parlimen Pokok Sena Mahfuz Omar di Dewan Rakyat beberapa hari lalu. Mempertahankan ubahsuai berkenaan, Muhyiddin berkata dia menerima laporan daripada JPM pada Mac berhubung kerosakan fizikal pada bangunan Seri Perdana. Katanya ia melibatkan masalah kebocoran, sistem pencahayaan lama, keadaan fizikal lantai dan bombong yang telah rosak atau usang dan pendawaian elektrik serta peralatan mekanikal seperti pendingin hawa yang terlalu usang. Pada sidang media sama, Muhyiddin juga berkata, Majlis Tertinggi Perikatan Nasional telah mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan pembahagian kerusi yang akan ditandingi di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Perbincangan mengenai agihan kerusi tersebut, menurut Muhyiddin, hanya melibatkan Bersatu, PAS, STAR, SAPP dan Gerakan. Parti-parti komponen Perikatan Nasional telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan pembahagian kerusi-kerusi yang akan ditandingi di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dengan segera, katanya. Dalam pada itu, Muhyiddin mengulas isu rundingan kerusi Perikatan Nasional dengan UMNO Barisan Nasional, berkata tiada apa-apa keputusan mengenainya setakat ini. Sementara itu, Perikatan Nasional belum membuat apa-apa keputusan kerana kita tidak pasti hala tuju UMNO ke hadapan dan belum ada satu kenyataan yang jelas daripada kepimpinan UMNO Barisan Nasional sendiri supaya rundingan itu dibuat antara kita, parti-parti Perikatan Nasional. Jadi asasnya yang kita akan rundingkan adalah kerusi-kerusi Parlimen dan DUN yang kita akan agihkan antara parti-parti Bersatu, PAS, STAR, SAPP dan Gerakan. Itu keputusan yang kita telah buat kerana kita jangka pilihan raya akan diadakan mungkin pada tahun hadapan. Tempoh masa tidaklah begitu lama. Jadi kalau kita nak tunggu parti lain buat keputusan dan pendirian ini akan menjejaskan urusan parti, urusan pilihan raya yang nak diatur oleh parti-parti Perikatan Nasional, tambahnya. Dalam pada itu, Muhyiddin turut mengumumkan bekas setiausaha politiknya ketika menjadi Perdana Menteri, Saiful Adli Muhammad Arsyad sebagai setiausaha eksekutif Perikatan Nasional berkuat kuasa 1 Oktober. Katanya lagi pelancaran rasmi Perikatan Nasional Peringkat Kebangsaan akan diadakan pada November dengan Selangor sebagai tuan rumah. Ahli Parlimen Pekan Najib Razak berkata hanya pihak yang tertipu dengan manifesto Pakatan Harapan percaya dia mengambil balik perabot dan barangan peribadi dari Seri Perdana selepas Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya umum lalu.
Dalam hantaran yang jelas dibuat sebagai reaksi kepada kenyataan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, Najib berkata golongan terbabit jugalah yang percaya alasan diberikan itu yang mendorong kerajaan melakukan projek ubah suai dan naik taraf seri perdana bernilai 38.5 juta ringgit. Jangan gunakan saya sebagai alasan sekiranya ia menjadi niat kamu untuk berbelanja 38.5 juta ringgit ke atas kediaman pada ketika rakyat diberitahu bahawa kerajaan tak ada banyak wang untuk membantu mereka, katanya. Tambahan pula kata Perdana Menteri ke-6 Malaysia itu, perabot yang dikeluarkan dari seri perdana itu masih tersimpan di gudang sebab dia masih berpuas hati dengan apa yang sudah ada di rumahnya. Ia tak digunakan langsung. Jika kerajaan ada niat, saya setuju untuk berikan secara percuma kepada kerajaan. Hanya perlu berhubung dengan pegawai saya dan datang ke warehouse untuk pilih, katanya. Muhyiddin mendakwa beberapa perabot di seri perdana dibawa keluar oleh Najib sebelum dia meninggalkan kompleks kediaman rasmi Perdana Menteri berkenaan. Berdasarkan laporan yang diterima daripada Jabatan Perdana Menteri, kata Muhyiddin, antara barangan yang dibawa ialah chandelier. Muhyiddin juga menjelaskan kerja membaik pulih seri perdana itu dicadangkan oleh JPM dan Jabatan Kerja Raya. Pun begitu, menurut Presiden Bersatu itu, dia tidak tinggal di kediaman rasmi tersebut sepanjang tempoh menjadi Perdana Menteri. Jadi ada perkara yang berbangkit adalah kerana antara perkara itu adalah perabot, chandelier dan barangan-barangan yang ada di kediaman itu dikatakan dimiliki oleh Perdana Menteri ke-6, katanya. Menjelaskan apa yang berlaku, Najib berkata, selepas kalah dalam PRU ke-14, dia sekeluarga hanya diberikan masa beberapa jam saja untuk meninggalkan seri perdana. Pada 18 November 2020, katanya, JPM meminta pihaknya mengambil barang-barang peribadi seperti yang ada dalam senarai muktamad diberikan pejabat Perdana Menteri. Diberi tempoh masa 2 minggu kepada pihak saya untuk selesaikan pemindahan sebelum 3 Disember 2020. Pada masa itu, staf saya pelik kenapa tiba-tiba kami disuruh untuk ambil balik barang-barang tersebut dengan begitu laju, katanya. Rupa-rupanya dakwa Najib, ada seorang pengurus baru Seri Perdana dilantik dan ada rancangan oleh Perdana Menteri ke-8 untuk menaik taraf Seri Perdana sebab dia mahu berpindah ke sana. Kami hanya dibenarkan untuk mengeluarkan barang-barang berdasarkan dari senarai muktamad yang diluluskan dan diberi JPM, bukan ikut suka hati, katanya. Bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam didakwa di Mahkamah Session di Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan iaitu menyebarkan berita palsu melalui rakaman audio visual mengenai pencegahan dan wabak penyakit berbahaya pada April dan Mei lalu. Ia sehari selepas dia diterima semula menyertai UMNO. Lokman, 48, selaku orang kedesaman OKS, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan itu dibacakan di hadapan Hakim MM Edwin Paramjoti. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Lokman didakwa menyebarkan berita tidak benar melalui rakaman audio visual tentang kemasukan warga India ke Malaysia yang menjadi penyebab penyebaran wabak penyakit berbahaya dan kematian seorang pegawai polis yang dikaitkan dengan pencegahan. Penyebaran itu melalui aplikasi media sosial Facebook atas nama profil Lokman Adam dengan niat untuk menyebabkan kebimbangan kepada orang awam yang didakwa dilakukan pada 10.55 malam 3 Mei dan 10.38 malam 9 April lepas. Dua rakaman itu kemudian dilihat di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman tingkat 27, Menara KPJ pada 4.40 petang 9 Mei dan 8.55 malam 11 April. Mengulas pertuduhan itu, Lokman melalui satu kenyataan media berkata dia agak terkilan bila mendengar pertuduhan berkenaan kerana videonya sekadar merayu agar kerajaan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memberikan pampasan kepada keluarga arwah ACP Shariman, Ketua Cawangan Khas PDRM Pahang. Lebih menyedihkan bahawa saya telah menyebut dengan jelas bahawa walaupun hospital mengisytiharkan punca kematian adalah kerana sakit jantung, saya merayu agar keluarga arwah diberikan pampasan memandangkan arwah meninggal selepas mengambil suntikan dan pada ketika itu tidak ramai yang meninggal dunia selepas mengambil suntikan. Untuk tuduhan kedua, saya telah didakwa kerana saya mempertikai bagaimana kerajaan Mahyadin Perikatan Nasional yang menjanjikan bahawa pelawat dari India yang ketika itu berhadapan dengan varian baru tidak akan dibenarkan masuk dalam negara ini, katanya. Kedua-dua kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM100,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Terdahulu Pengarah Pendakwaan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kalmizah Saleh, menawarkan jaminan RM30,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan pasport OKS diserahkan kepada mahkamah. Pihak kami memohon untuk penyerahan pasport OKS kerana kawasan Lebah Kelang akan memasuki fasa 3 Pelan Pemulihan Negara dan kemungkinan sempadan negara akan dibuka tidak lama lagi, katanya. Peguam Logan Iskandar yang mewakili Lokman memohon jaminan rendah serta pasport anak guamnya tidak ditahan atas alasan sempadan negara masih belum dibuka.
anak Gom saya kini tidak bekerja dan membantu isterinya menjual sate selain masih menanggung 11 orang anak mereka, kata Logan. Mahkamah kemudian membenarkan Lokman diikat jamin RM10,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin dan menetapkan 25 November depan untuk sebutan semula kes. Mengulas lanjut, Lokman mendakwa pertuduhan yang dihadapinya itu adalah pendakwaan terpilih sebagaimana yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin UMNO di bawah pentadbiran Muhyiddin sebelum ini. Sudah tiba masanya Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mempertimbangkan dengan semasak-masaknya agar Idrus Harun dan manusia seperti Sabin Samita, CEO LHDN, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri yang menggunakan kedudukan mereka untuk mendera orang UMNO, dilepaskan dari jawatan yang membolehkan mereka menyalahgunakan kuasa yang ada. Apapun tindakan yang saya terima, saya tidak sedikit pun akan melemahkan semangat saya untuk membela nasib rakyat, katanya. Spekulasi kerajaan Melaka yang diterajui UMNO bakal tumbang bertiup kencang selepas 4 ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional dan Bersatu didakwa akan menyokong Pakatan Harapan. Bercakap kepada portal FMT, sumber yang rapat dengan perkara itu berkata, perbincangan antara Pakatan Harapan dan 4 adun itu berlangsung sejak 2 bulan lalu ketika ketegangan antara UMNO dan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mencapai kemuncak. UMNO dan Bersatu tidak berminat untuk bekerjasama dengan satu sama lain setelah keputusan UMNO menarik sokongan daripada Bersatu pada 3 Ogos. Keempat-empat adun telah mengesahkan sokongan untuk Pakatan Harapan. Katanya yang menjelaskan mereka boleh menyertai Pakatan Harapan sebagai wakil bebas atau bergabung secara rasmi dengan pakatan itu. Sumber itu berkata, pengumuman mengenai perkara itu sepatutnya dibuat minggu ini, namun ia ditangguhkan. Sekarang mereka jangka untuk buat pengumuman rasmi pada minggu depan atau minggu selepas itu, katanya. 4 adun itu juga sedang menunggu untuk menghadap Yang di-Pertua Negeri Ali Rustam. Adun Rembia Muhammad Jailani Khamis mendakwa bekas Ketua Menteri Adli Zahari juga sedang mengusahakan gerakan untuk merebut kembali jawatan berkenaan selepas digulingkan pada Februari 2020 susulan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Kesombongan peribadi mengatasi rationality. Bekas Ketua Menteri mahu menjadi Ketua Menteri sekali lagi, katanya kepada portal FMT. Jailani yang juga Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri menyertai UMNO pada Januari lalu selepas dipecat daripada PKR pada Mac 2020. Dia berkhidmat sebagai adun bebas selama 9 bulan. Sementara itu, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, AB Rauf Yusof, mengakui mendengar kabar angin mengenai kerajaan Melaka diterajui parti itu bakal tumbang, namun tidak dapat mengesahkan dakwaan 4 adun akan menyokong Pakatan Harapan. Saya ada dengar-dengar, tapi maklumat terperinci saya tidak terima lagi. Saya akan dengar dulu dakwaan lompat parti, baru saya akan panggil Ketua Menteri Melaka, Sulaiman Mat Ali, katanya kepada portal FMT.